dalam Warta UiTM. Masalah tempat letak kereta pelajar di kampus induk UiTM semakin meruncing dengan pertambahan bilangan pelajar yang membawa kenderaan dan tempat letak kereta yang terhad menjadikan masalah ini semakin tidak terkawal. Masalah ini menyebabkan pelajar sewenang-wenangnya meletakkan kereta mereka di parkir yang telah disediakan khas untuk pensyarah dan staf. Lebih menyedihkan lagi, mereka tanpa rasa bersalah meletakkan kenderaan mereka di bahu jalan dan ini boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas dan sekaligus boleh menyebabkan kemalangan. Tidak cukup dengan itu, mereka juga mengambil jalan mudah dengan meletakkan kenderaan mereka secara berlapis dan hanya meletakkan batu di tayar sebagai penghalang agar kereta itu tidak bergerak. Ini menyukarkan pelajar yang meletakkan kenderaan mereka di dalam petak letak kereta yang telah disediakan kerana mereka harus menolak satu persatu kereta yang telah menghalang kenderaan mereka. Sepatutnya sistem parking dekat UiTM ni perlu diperbarukan balik ataupun macam sebab datangkan kesusahan pada pelajar lah. Kita orang nak datang parking pagi tu susah. Jadi kalau lambat lecturer marah. Jadi kami kat sini memang nakkan satu pembaharuan lah. Perkara tolak menolak kereta ni dia satu perkara yang biasa bagi saya student UiTM untuk ke kelas. Sebab saya parking kat sini sebab untuk memudahkan saya pergi kelas dengan lebih cepat. Tapi yang menjadi masalah sekarang ada setengah pelajar tak bertanggungjawab dengan menarik handbrake dan double parking tapi dia tarik handbrake. So menyusahkan saya untuk keluar dan kalau macam ni yang terjadi sekarang ni, apa yang saya nak buat sebab kereta saya tak boleh nak keluar sekarang. Masalah tempat letak kereta pelajar UiTM Shah Alam tidak akan berakhir sekiranya para pelajar tidak menerapkan sikap tanggungjawab dalam diri mereka. Mereka masih mempunyai pilihan dengan meletakkan kereta di padang kawat ataupun menggunakan prasarana yang telah disediakan oleh pihak UiTM dengan menaiki bas rapid ke kuliah. Dalam masa yang sama juga, pihak UiTM juga haruslah meningkatkan prasarana untuk kemudahan pelajar yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Melaporkan untuk TV UiTM, saya Khairunisa Syawaludin. Baru-baru ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan video rakaman CCTV rompakan kedai India Muslim di Seksyen 15 Shah Alam. Semalam, sekali lagi restoran menjadi sasaran dan dipercayai kumpulan yang sama merompak di Seksyen 24 kira-kira jam 5.30 pagi tadi. Baru-baru ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan video rakaman CCTV rompakan kedai India Muslim di Seksyen 15 Shah Alam. Semalam, sekali lagi restoran menjadi sasaran dan dipercayai kumpulan yang sama merompak di Seksyen 24 kira-kira jam 5.30 pagi. Pemilik restoran di Seksyen 24, Ashraf Ali, 49 tahun, yang sudah 10 tahun berniaga di kawasan itu berkata, hampir 10 pelanggannya sebelum itu dikejutkan dengan kehadiran 3 suspek yang memakai topi keledar dan bersenjatakan parang. Beliau berkata, suspek kemudian meletakkan parang ke leher beberapa pelanggan dan mengugut mereka untuk mengeluarkan semua barangan berharga atau mereka akan bertindak lebih kasar. Mangsa kejadian Saidah Atika, 20 tahun berkata, ketika itu beliau bersama keluarganya sedang makan malam dan didatangi 3 orang lelaki bertopi keledar. Masa kejadian rompakan itu berlaku, dalam keadaan kelam kabut, and then kami semua rasa ketakutan lah. Jadi kami bagi segala barang yang dia nak, macam barang-barang berharga, handphone, kunci kereta, laptop, beg duit, semua dia rampas dengan jam-jam. Barang kemasan juga dia perompak semua habiskan. Jadi bila tibanya polis dekat tempat kejadian, diorang semua dah melarikan diri. Jadi polis hanya dapat lihat mangsa-mangsa yang trauma. Perompakan kedua dilakukan oleh kumpulan yang sama dengan semua suspek yang berusia lingkungan belasan tahun hingga lewat 20-an. Besar kemungkinan semua suspek di bawah pengaruh dadah ketika kejadian rompakan itu berlaku. Dinasihatkan agar semua pemilik dan pengunjung restoran India Muslim di Malaysia agar sentiasa berwaspada dengan kes rompakan bersenjata yang semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Saya Tunku Nur Adila melaporkan TV UiTM. Satu acara menonton bola sepak telah diadakan di halaman Sri Pentas Media Prima sempena Sukan SEA 2011. Acara anjuran Media Prima Berhad itu diadakan bertujuan memberi peluang kepada peminat sukan bola sepak menuntut acara itu secara beramai-ramai.
Hampir seramai 200 penonton hadir di seri pentas bagi menyaksikan acara bola sepak yang ditayang secara langsung dari Stadium Bung Soekarno, Indonesia. Kini berlangsungnya perlawanan bola sepak di antara pasukan Malaysia menentang Indonesia. Seperti mana dapat kita lihat, peminat menyaksikan hadir di seri pentas bagi menonton dan menyaksikan perlawanan bola sepak secara bersama. Acara yang diajukan di seri pentas ini dilanjutkan oleh pihak penonton rapat bagi membuka peluang kepada penonton untuk menyaksikan secara bersama-sama. Ia anggarkan hampir 200 penonton hadir di sini bagi menyaksikan acara. Sekian sahaja laporan daripada saya, Siti Muhammad, TV UiTM. Pesta komputer yang berlangsung selama 4 hari dari 14 hingga 17 November 2011 di UiTM Shah Alam mendapat sambutan yang menggalakkan dari para pengunjung. Dengan pelbagai jenis barangan yang boleh didapati di sini, lebih kurang 30 peniaga telah melibatkan diri dalam pameran komputer di UiTM Shah Alam. Pelbagai aktiviti juga dijalankan untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk berkunjung ke pameran ini. So far, banyak benefit yang kita orang dapat, ramai pengunjung yang datang, and then kita boleh introduce dia nama Smart. Actually tak ramai yang tahu Smart. Kita mutiara Smart Computing, kita jual banyak produk yang locally made. Baguslah buat PC friendly macam ni kat sini sebab senang, barang semua berpatutan harga dia, lepas tu tak payah nak keluar-keluar. Seperti yang kita tahu, pelajar banyak menggunakan barangan komputer dalam menyiapkan tugasan mereka. Jadi, para peniaga tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan keuntungan di sini. Saya, Nur Atika Ismail, melaporkan untuk TV UiTM. Program realiti terbaru TV3 iaitu Vokal Bukan Sekadar Rupa menampilkan konsep di mana vokal peserta menjadi taruhan. Ia juga sedikit sebanyak memberi peluang kepada bakat-bakat terpendam yang tidak mempunyai pakej yang lengkap. TV3 tampil dengan program realiti terbaru iaitu Vokal Bukan Sekadar Rupa bagi memberi sedikit kelainan. Dengan menampilkan konsep di mana vokal peserta menjadi taruhan, program ini sedikit sebanyak memberi peluang kepada bakat-bakat yang tidak mempunyai pakej yang lengkap. Menampilkan Azmir dan Era Fazira sebagai juri tetap serta juri jemputan setiap minggu dengan komen dan kritikan yang membina, diharapkan ia mampu merubah para peserta untuk menjadi lebih baik dalam industri seni tanah air tempatan. Siaran langsung Vokal Bukan Sekadar Rupa pula diacarakan oleh Faizal Ismail, personality radio Hot FM. Seperti pepatah cinta tidak mengenal rupa, begitulah perumpamaan yang boleh kita lihat pada vokal. Setiap insan digunakan keistimewaan sendiri untuk mengecapi kejayaan. Program realiti hiburan terbaru TV3, Vokal Bukan Sekadar Rupa, bakal mencetus fenomena baru di dalam industri hiburan TV dan memberi kelainan kepada industri penyiaran tempatan. Saya Abdul Rauf melaporkan untuk TV UiTM. Kapten Pasukan Kebangsaan Nora Hafiz Zamani Misbah bertemu bekas penyerang kebangsaan dan juga rakan sepasukannya Muhammad Zakwan Adaha Abdul Razak yang dilantik sebagai Kapten Pasukan Hobin Jang Hobin. Skuad kebangsaan Malaysia berjaya menewaskan juara Piala Malaysia 2011 Negeri 9 2-0 malam tadi di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parway di dalam satu perlawanan persahabatan. Perlawanan persahabatan ini merupakan sebagai sesi pemilihan untuk pasukan Datuk K. Raja Gopal untuk dua perlawanan persahabatan bersama pasukan kebangsaan India. Manakala pasukan Negeri Sembilan menggunakan perlawanan ini untuk menguji pemain-pemain import bagi musim 2012. Lebih 4 pemain import diuji oleh Negeri Sembilan dan salah satunya ialah Chondro Dos Santos dari Brazil dan Shashi Chalwe dari Zambia. Setelah kecewa kerana gagal memikat hati ketua jurulatih Peter James Butler, dua pemain import yang pernah diuji oleh pasukan The Red Warriors, Josip Bonicin dan Chikondi Mipulula, kini dikabarkan sedang mencuba nasib bersama pasukan Hobin Jang Hobin. Pasukan kebangsaan diketuai oleh Nur Hafiz Zamani Misbah, manakala bekas penyerang kebangsaan Muhammad Zakwan Adaha Abdul Razak bertugas sebagai Kapten Negeri Sembilan. Perlawanan tamat 2-0 berpihak kepada pasukan negara hasil jaringan penalti Muhammad Safiq Rahim di minit 40 dan jaringan kedua pasukan kebangsaan dijaringkan oleh penyerang Johor FC Syahrial Saad di minit 91. Kementerian Belia dan Sukan kini telah menyediakan banyak peruntukan bagi sukan ekstrim di Malaysia dan salah satunya ialah sukan kasut beroda.
Generasi remaja di Malaysia sekarang mempunyai berbagai minat dan kesukaan dalam sukan ekstrim di Malaysia. Salah satunya ialah kasut roda. Kasut roda ialah sejenis sepatu meluncur berodan yang digunakan untuk meluncur di atas jalan. Kasut roda secara umumnya terbagi kepada dua, iaitu inline skate dan quad skate. Inline skate merupakan kasut rodan yang disusun rodanya dalam satu barisan, manakala quad skate ialah kasut rodan yang mempunyai dua roda di hadapan dan dua roda di belakang. Kini saya berada di perkampungan Kepang, Melaka Mall. Kasut roda kini telah menjadi satu trend dalam sukan ekstrim di Malaysia. Ia sinonim dengan corak atau kehidupan remaja di Malaysia kini. Dia terbagi pada dua bahagian, yang ini inline skate dan quad skate. Inline skate ialah kasut roda yang tersusun rodanya, manakala quad skate ialah kasut roda yang mempunyai dua roda di hadapan dan dua roda di belakang. Apa yang dapat kita lihat sekarang, pemain-pemain inline skate sedang melakukan atraksi yang ekstrimnya di bahagian ini. Sekian sahaja saya, Nofran Sari, melaporkan untuk TV. Rollerblade juga merupakan salah satu syarikat yang mempromosikan kasut roda dari dahulu lagi dengan meluas. Kini, usaha mereka sangat berjaya sehinggakan rollerblade menjadi sinonim dengan kasut beroda di seluruh dunia. Sekian sahaja Warta UiTM untuk hari ini. Berita diakhiri dengan paparan video berarakan Pesta Flora yang diadakan di Putrajaya.